Kadang-kadang tu kita teringin sangat nak makan rendang kan. Tapi yelah, bab nak buat rendang ni kadang malas sangat sebab dia ambil masa kan. So hari ni Ellie akan share macam mana kita boleh buat rendang express. Sesuai lah kalau kata hari-hari yang tiba-tiba kita rasa nak makan rendang tu ke. Ataupun tiba-tiba ada tetamu kata, aku nak datang rumah kau hari ni. Lepas tu kita terus buat rendang ni siap dalam masa 1 jam sahaja. So mula-mula sekali kita akan blendkan bahan tumis kita. Kita pakaikan bawang merah, bawang putih, halia dengan sedikit air lah nak bagi senang blend. Air tu jangan banyak sangat, nanti jenuh lah korang nak tumis tu. Okay, lepas blend tu kita akan buangkan sedikit air tu. Tips untuk bagi kita punya rendang tu cepat, kita kenalah bagi daripada awal tu senang nak tumis. Kita tapiskan air dia. Lepas tu air tu jangan buang. So, lepas tu kita akan blend pula bahan tumisan kedua iaitu serai, lengkuas, apa semua tu. Bahan-bahan yang buat wangi, nak bagi rasa sikit tu. Lepas tu kita campurkan dengan air blend bawang kita tadi tu. Alright, lepas dah blend tu, sama juga macam tadi, kita tapiskan air dia. Kita keluarkan air sebanyak yang mungkin. Lepas tu air tu sekali lagi jangan dibuang, okey? Kita simpan air tu sebab sekejap lagi bila kita nak masakkan kita punya rendang tu, kalau akan tambah air, kita pakai air ni. Barulah sedap, barulah wangi. Lepas tu rendang ni Ellie pakai santan. So Ellie lagi suka pakai santan yang fresh tau. Tapi kalau korang nak pakai santan yang kotak tu pun boleh aja. Lagipun Ellie dekat sini mana nak cari santan kotak. Santan yang serbuk tu adalah, tapi Ellie tak suka sangat pakai yang serbuk tu. Rasa dia lain sikit lah. Memang kebiasaannya kalau kata nak buat rendang ke ataupun masak lemak ke kan, macam ni lah Ellie buat. Kalau korang nak tahu macam mana nak buat santan sendiri, nantilah Ellie buat satu video untuk korang, okay? So Ellie akan blendkan kita punya santan tu. Lepas tu kita perahkanlah kita punya santan. Dapatlah santan pekat macam ni. Alright, so dah selesai dah bahan untuk kita tumiskan, iaitu bahan bawang kita, bahan serai kita dan juga kita punya santan. So sekarang ni tinggal nak tumis sajalah. So kita panaskan kita punya periuk. Macam Ellie pakai pressure cooker lah. Tapi kalau kata korang tak ada pun tak apa, tanak je dekat atas dapur tu. Kita masukkan bahan blend pertama kita, iaitu yang bawang tadi tu. Kita gorengkan dia sampai dia garing sikit. Lepas tu kita akan masukkan cili kisar kita. Yang merah-merah, yang pedas-pedas daripada rendang tu adalah daripada cili kisar lah. So kita akan tumis dia sampailah dia naik bau. Okay. Macam Ellie memang tak suka masukkan minyak sangat, sebab nanti bila kita masukkan daging tu, lepas tu rendang kita akan berminyak sendiri. Tapi kalau lah korang nak pakai lagi banyak minyak, it's up to you. Boleh aja, tapi kena tengok kalori korang, okay? Jadi lepas dah garing ataupun separuh garing macam tu, kita akan masukkan kita punya serai dan juga lengkuas tadi tu. So kita akan gaul-gaulkan dia sikit. Alright, lepas tu Ellie akan masukkan daging kita. Daging ni kalau boleh tu pilihlah bahagian yang ada lemak-lemak sikit. Barulah sedap. Tapi janganlah lemak saja. Faham tak? Okay. So kita masukkan daging tu and kita gaulkan dia sampailah dia sebati dengan bahan tumis kita. Bila tengok dia dah gaul, elok apa semua tu kan. Lepas tu tengok dia punya permukaan tu dah macam masak sikit. Sekarang kita bolehlah masuk dia punya santan. Kalau kata korang masuk santan awal sangat, nanti daging tu tak sempat lah nak macam crispy sikit. Bukan rendang crispy Jangan lupa untuk kacaukan dia sebab takut nanti dia hangit dekat bawah tu. Lepas tu Ellie akan masukkan sedikit rempah. Masukkan cinta manis, cinta putih, lepas tu serbuk ketumbar. Kalau katalah korang ada masa, korang nak ambil rempah-rempah tu, lepas tu nak gilingkan dia, nak sangaikan sekejap pun boleh juga. Tapi sebabkan kita nak buat resepi yang express, Ellie akan masukkan waktu kita tengah tumis ni lah. So bila kita tengok kita punya rendang tu dah macam kering sikit kan, masukkan balik air yang daripada kita blend tadi tu, yang kita tapis tadi tu. Lepas tu kita masukkan sedikit kerisik, daun kunyit dan juga sedikit air asam jawa. Nak bagi dia ada rasa masam sikit. Lepas tu kita kacaukanlah dia sebab takut dia hangit kan kat bawah tu. Jangan lupa untuk rasakanlah, tengok kalau kata ada apa yang tak cukup. So Ellie akan masukkan sedikit garam. Itu sikit sangat tu garam tu. Masuk lagi. Masukkan cik gula juga. Ellie lupa nak rekod dalam ni. Sekarang ni kita biarkan dia untuk masak. Kalau kata korang pakai pressure cooker,
Ellie sarankan masak dalam 30 ke 40 minit macam tu dalam high pressure. Kalau katalah korang nak masak atas dapur je, dia akan ambil masa lebih lama sikit. Api jangan kuat sangat tak pasal-pasal nanti hangit pula kang. Dan jangan lupa juga untuk kacaukan dia, sebab nanti dia crispy kat belah bawah tu. Alright, tu dia kita punya rendang. So kita akan masakkan dia sampailah dia kering sedikit. Korang suka rendang macam mana? Yang kering betul-betul tu ke? Ataupun dia macam ada kuah sikit? Kita orang suka dia macam ada kuah-kuah sikit lah. So kita orang masak macam ni saja. Sebab nanti bila kita nak makan dengan nasi impit ke, nak makan dengan lemang ke apa ke, sedap makan dengan kuah tu. Tak adalah kering sangat kan? Tapi jangan lupa pula nak rasa dulu. Kan nanti hidang macam tu ke, tawa hebe ke, masalah betul. Rasakan kita punya rendang tu, apa yang tak cukup kita tambah lah. Dah siap dah kita punya rendang express kita. Korang boleh makan terus hidang lepas tu, ataupun korang boleh simpan dekat dalam peti ais, dekat dalam Tupperware. Dalam masa 2-3 hari korang boleh makan lah dekat peti ais bawah lah. Kalau korang nak rendang tu tahan lagi lama, korang boleh freezekan terus, masukkan dekat dalam freezer. Lepas tu bila nak masak tu, panaskan je lah. Yang ni sedap makan dengan nasi impit kita. Yang ini resepi nasi impit, rendah karbo kita. Resepi dia Ellie ada share dekat description, okay? Sesuai sangat untuk orang yang tak boleh makan nasi ke, nak kurangkan makan nasi ke. Senang je kan resepi rendang ni. Sesuai lah untuk waktu juadah beraya ataupun hari-hari yang entah kenapa tiba-tiba je rasa nak makan rendang. Okay, selamat mencuba.